I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sun. Di sini saya ingin menjelaskan maksud insan yang dijelaskan dalam fahaman Islam juga mengikut tamadun barat. Mengikut fahaman Islam, insan juga disebut sebagai al-ins atau al-nas dalam Al-Quran dan bermaksud manusia. Ia diambil dari perkataan nasiya yansa yang bermaksud lupa. Insan dalam istilah secara etimologi bermaksud harmonis, lemah lembut, berperikemanusiaan. Insan mengikut Al-Quran merujuk pada manusia dengan jiwa dan raganya juga boleh berfikir. Seterusnya, mengikut tamadun barat terdapat beberapa maksud insan berdasarkan falsafah dari beberapa zaman yang berlainan. Contohnya, dari zaman klasik, menurut Aristotle, man is a rational being, man is a rational animal. Selain itu, mengikut zaman pertengahan, konsep manusia sebagai makhluk Tuhan harus patuh kepada hukum Tuhan. Pada zaman moden pula, menurut Friedrich Nietzsche, manusia berteraskan emosi dan kehendak atau kemahuan diri, iaitu willpower. Dan akhir sekali, pada zaman pasca moden, menurut James Paul Sartre, manusia dilahirkan tanpa apa-apa panduan hidup. Kamu ni apa nak jadi ni? Berapa hari dah kamu tak hadir? Kerja saya minta pun kamu tak hantar. Apa kamu buat kat rumah? Cuba kamu jadi macam Hashim Muhammad tu. Bakal ketua pelajar kita seorang yang mendengar kata, rajin datang sekolah, suka tolong cikgu. Ini tidak. Asyik ponteng je. Saya mengajar pun kamu tidur. Bising lah macam ni. Weh Nas, aku rasa kau lagi layak jadi Hashim Muhammad tu. Betul aja. Proses kejadian manusia mengikut Al-Quran terdapat 6 peringkat, iaitu peringkat pertama ialah nutfah. Nutfah adalah peringkat awal yang boleh anda capai setelah percikan atau minggu pertama dimulai setelah mencampur sperma. Proses kedua pula ialah alaqah, di mana fasa pembentukan alaqah ialah hujung minggu pertama. Pada hari ketujuh, telur yang disenyawakan menanam dirinya di dinding rahim. Selepas itu, kita ubah kuman menjadi alaqah. Peringkat ketiga ialah mudghah. Di peringkat ini, sudah berlaku pembentukan otak, saraf tunjang, telinga dan anggota-anggota yang lain. Selain itu, sistem pernafasan bayi sudah terbentuk. Peringkat keempat pula ialah izhar dan lam. Dalam peringkat ini, minggu kelima, keenam dan ketujuh adalah fasa di mana pembentukan tulang yang dimulai pembentukan otot. Sebaik sahaja tulang terbentuk, otot membungkus rangka. Peringkat yang terakhir ini dipanggil nafkhur ruh. Ia merupakan fasa peniupan roh bermula. Ulama Islam menunjukkan apabila roh disedut ke dalam badan yang sedang berkembang, mereka hanya bersetuju bahawa nafas roh itu datang selepas 40 hari dan selepas pembentukan organ tubuh termasuk dalam seksual. Untuk kedudukan seorang insan pula, pada pandangan Al-Quran, manusia merupakan makhluk Allah yang paling indah untuk kejadian berbanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Manusia dicipta dengan penuh teliti dari proses awal penciptaannya sehingga proses peniupan roh. Seterusnya, manusia juga merupakan makhluk yang diberikan kebebasan memilih dan kemampuan membezakan baik dan buruk sesuatu perkara. Dua potensi manusia yang digambarkan ialah potensi baik dan potensi buruk. Dua potensi manusia ini melahirkan dua jenis perbuatan, iaitu sama ada mendorong melakukan perbuatan baik iaitu mahmudah atau perbuatan yang buruk iaitu mazmumah. Akhir sekali, manusia juga dianggap sebagai makhluk yang diberikan kemampuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan dibekali alat-alat yang mendukungnya mencapai sesuatu objektif yang diingini.
Seperti yang kita semua ketahui bahawa unsur utama yang membezakan manusia dengan makhluk Allah yang lain ialah akal fikiran yang dianugerahkan yang berpotensi membantu mereka memahami, mempelajari dan membezakan sesuatu perkara berlandaskan sumber yang betul. Tidak bagi masuk Kan? Tunjuk baik dah tu. Ya tu. Acar tu nak jadi nak tolong cikgu apa semua. Ish, apa dia? Betul? Ui, oh. Asyik. Ya? Cikgu Rokia jumpa kau. Ya? Dia kata jumpa sekarang. Serius? Sekarang. Oh. Tolong kira weh. Nanti masuk dalam beg aku. Boleh. Assalamualaikum. Salam. Saya lambat. Tak apa, masuk. Ya Hashim. Duit saya tu dah titip tak? Dah cikgu. Mana? Apa ni Hashim? Rokok. Kamu tahu tak ni benda terlarang? Masa mana boleh ada dalam beg kamu ni? Apa ni Hashim? Tak, saya... mana ada saya bawa... Dah. Kamu ikut saya ke bilik disiplin. Macam ni Syed. Ish, tiga belajar cepat tu. Sabar jap. Cepatlah, nanti ada orang. Dah buat ni. Cepatlah. Nek lu. Weh, Hashim. Hashim. Kenapa? Ada budak pancing tanya kereta cikgu. Mana? Siapa? Tu, tengok cepat. Woi, kau apa? Tunggu. Santai. Tak boleh. Mana ni? Hashim, kamu apa kat kereta saya ni? Tadi... Pancik dari kereta saya? Tak, Kau tadi- pancik kat dari kereta saya ke Hashim? Tadi... Bukan saya. Okey kelas, hari ni kita akan belajar chapter 6. Tolong Okey, kamu cikgu. ke surat. Kejap Okey. Hello puan. Saya tengah mengajar ni. Saya nak puan, saya datang. Cikgu. Hashim mana Hashim? Hashim, tandas. Oh, Hashim, kamu tolong tengok barang-barang saya ni sekejap. Saya nak jumpa cikgu jap. baik. Kawan, Apa kata kita sorak air cikgu tak? tak buat macam mana? Nak suruh kat mana? Alah, itu kan air cikgu. Oh, Itu beg dia. ada juga tu. Tak tahu kan? Bijak. Hashim. Ya? Tadi kan aku dengar cikgu Mustafa jumpa kau. Kenapa? Tak tahulah, dia tunggu kat bilik sukai. Dia kata sekarang nak jumpa kau. Pergilah tengok dia. Maaflah saya terlambat pula. Apa, cikgu? Masa saya dah habis dah kan? Okey, tak apalah, kita sambung next class Nanti Okey. kerja saya bagi tu jangan lupa siapkan. Okey cikgu. Ada siapa nampak iPad saya tak? Eh. Saya rasa saya letak dalam meja tadi. Tak ada. Mana? Cikgu. Tapi kan tadi kan cikgu suruh Hashim jaga barang cikgu ni. Oh, mana dia? Apa kata kita buat spot chat dah. Boleh, cikgu? juga. Tom. Okey, salam. Duduk. Saya buat spot check kejap boleh semua? Boleh. Ni beg awak je Hashim. Ini saya. Hashim. Hashim? Ni beg saya ni. Macam mana iPad cikgu dalam? Teruk yang kau ni, Macam mana boleh ada dalam beg kamu ni Hashim? Macam ni. Cikgu. Tapi tadi cikgu memang suruh Hashim jaga barang cikgu Ha, kan? ya. Kan? Saya tak ambil. Saya pergi bilik cikgu tadi. Cikgu Mustafa dia panggil saya. Tak payah nak bohong Hashim. Itulah cikgu Macam percaya ni lagi kau belajar cikgu. Hashim. Nak kau pancitkan tayar cikgu. Lepas tu kau buat macam ni pula Hashim. Aku tak ambil lah. Apa Apa ni aku ambil? Macam ni ke ketua belajar? Sudah. Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menciptakan seseorang insan itu tanpa tujuan dan matlamatnya. Oleh itu, setiap insan memiliki peranan yang dikehendaki seperti yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran dan menjadi satu tanggungjawab untuk seseorang insan itu melaksanakannya. Antara peranan utama manusia di muka bumi ini ialah sebagai hamba dan khalifah. Untuk menjadi seorang hamba yang sebenar, setiap insan perlulah melakukan 3 perkara ini, iaitu sentiasa patuh dengan segala yang diperintahkan oleh Allah, seperti menjaga solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, berbuat baik sesama manusia dan sebagainya. Insan juga dikehendaki untuk tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang serta dikeji oleh Allah
contohnya seperti mencuri, minum arak dan melakukan perkara-perkara lara yang boleh melalaikan. Sebaliknya, menjaga hubungan dan mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah kepadanya. Ini adalah kerana Allah ialah satu-satunya Tuhan yang menciptakan manusia, haiwan, langit dan juga bumi. Allah jugalah yang menguruskan segala yang dikehendaki maupun tidak dikehendakinya. Yakin dan percayalah kamu hanya kepada Allah serta bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Selain itu, insan juga dicipta untuk dihantar ke muka bumi ini untuk menjadi khalifah atau pengurus bumi. Antara peranan sebagai seorang khalifah ialah seperti menjaga nama baik agama, masyarakat maupun negara. Seorang khalifah juga perlulah memakmurkan bumi dan menjaga amar ma'ruf nahi munkar, iaitu dengan mengajak manusia melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam perkara amar ma'ruf nahi munkar juga, seorang insan hendaklah sentiasa bersikap terbuka. Baik, jika diambil contoh daripada sorotan drama itu tadi, seorang guru perlulah memainkan peranannya bukan sahaja sebagai seorang pendidik, tetapi hendaklah sentiasa menegur dan menasihati anak-anak muridnya jika mereka membuat kesilapan, dan tidak sepatutnya terus menghukum tanpa mendengar penjelasan daripada mereka, kerana teguran dari seorang guru mungkin memberikan manfaat yang besar kepada pelajar tersebut. Apa ni? Ibu-ibu jom makan nak. Nak kena mengadik. Lambatlah adik ni. Ibu. Dia balik lah. Adik baru balik. Kenapa lebam-lebam tu? Kau gaduh je. Jatuh basikal tu. Macam tu tak apalah. Dah masuk pergi mandi. Bersihkan diri tu. Alah bu, tak apa. Biar je dia. Tak payah manjakan sangat dia ni. Dia dah besar lah. Dah lah, jom lah pergi makan. Waalaikumsalam. Puan ni ibu kepada Hashim ya? Ya, saya. Okey. Ni report kad Hashim. Saya perhatikan puan, akademik anak puan semakin merosot. Saya tengok dia pun dah tak macam dulu selepas digantung. Kejap. Masa bila pula anak saya kena gantung? Sebab pagi-pagi saya tengok elok je dia bersiap pergi sekolah. Ada apa-apa yang saya tak tahu ke cikgu? Puan tak tahu ke anak puan kena gantung dalam 2 minggu lepas? Saya tahu Hashim seorang anak yang baik. Saya pun terkejut atas kesalahan yang dia terlibat. Dan disebabkan kesalahan itu, dia dikenakan amaran selepas 3 kali kesalahan berulang dan terus diperintahkan gantung oleh pengetua. Kalau puan nak tahu lebih lanjut pasal anak puan, saya boleh bawa puan jumpa tuan pengetua lepas ini. Ibu nak cakap sikit ni. Apa yang nak jadi sebenarnya? Apa yang, semua yang kamu dapat tak cukup lagi ke? Kasih sayang ibu sampai sanggup kamu macam ni. Ibu kecewa dengan kamu. Ibu, Hashim minta maaf ibu. Hashim tak ada niat nak kecewakan ibu. Hashim janji Hashim tak buat lagi ibu. Hashim, kamu buat apa tu nak? Dah seharian kamu terperak dalam bilik. Keluarlah nak makan. Hashim? Allah, apa kamu buat nak? Insan diciptakan penuh dengan matlamat dan konsepnya tersendiri. Ini menunjukkan bahawa manusia itu memiliki kemampuan untuk berfikir dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain. Insan adalah makhluk yang ilmunya sentiasa berkembang mengikut peredaran zaman dan sentiasa bergerak menuju kesempurnaan. Insan mampu mengambil iktibar dari apa yang dilihatnya, mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Oleh itu, insan adalah makhluk yang dapat dididik, mempunyai kelebihan dan menggunakannya untuk mengembangkan ilmu. Seperti apa yang kita lihat dalam potongan drama sebentar tadi, saya boleh simpulkan bahawa konsep insan ini boleh diterapkan dalam situasi sebegini dengan mengutamakan aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kesemua aspek ini penting dan mesti diterapkan dalam konsep insan untuk melahirkan insan yang seimbang.
Di sini saya ingin mengulaskan aspek pertama iaitu aspek jasmani yang dapat dikaitkan dalam drama seperti tadi ialah kecergasan fizikal dan kesihatan diri. Setiap individu mestilah berkeupayaan untuk menjaga kesihatan badan, mengembangkan bakat dalam menggunakan tenaga fizikal untuk kepentingan insan. Selain itu, emosi juga penting kerana ianya berkaitan dengan jiwa dan emosi iaitu perasaan seseorang. Pembangunan emosi itu perlu dititik beratkan kerana emosi itu mempengaruhi seseorang dalam tingkah lakunya dan tindakannya. Seterusnya, menurut unsur rohani pula yang melibatkan keyakinan kepada Tuhan dan beragama. Keteguhan rohani ini amatlah penting bagi melahirkan seseorang individu yang mempunyai akhlak yang mulia kerana mereka mestilah yakin tentang adanya pencipta dan mensyukuri pemberian penciptanya. Akhir sekali ialah intelek. Keupayaan mental berkaitan dengan akal dan daya fikir yang dimiliki oleh seseorang dapat memastikan seseorang itu boleh berfikir secara kreatif dan kritis. Hal ini kerana dengan keupayaan itu, seseorang itu dapat memanfaatkan ilmu untuk dirinya dan orang di sekelilingnya. Di sini saya ingin simpulkan potongan drama sebentar itu tadi telah memberikan iktibar kepada semua bahawa konsep insan dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek ini sangatlah penting kepada seseorang individu, lebihan lagi kepada individu yang masih dalam kalangan remaja. Hal ini kerana remaja merupakan golongan awal dewasa yang bertindak mengikut emosi. Saya percaya sesiapa yang melalui masalah sedemikian ketika berumur itu akan memberontak dan bertindak di luar kawalan. Oleh yang demikian, kita hendaklah sentiasa menerapkan dan mementingkan kesemua aspek ini untuk melahirkan insan yang seimbang dan berdaya saing di masa yang akan datang. Saya ingin membentangkan tentang cabaran kemanusiaan yang terdiri daripada 3 iaitu individu, masyarakat dan negara. Okey, cabaran untuk individu yang pertama adalah bermujahadah melawan hawa nafsu. Antara petanda kemusnahan sosial masyarakat dan umat ialah apabila mereka begitu mudah mengikut hawa nafsu. Mereka akan berusaha memenuhi segala kehendak hawa nafsu dan akan menghapuskan segala rintangan yang menghalang mereka daripada memperoleh apa yang dikehendaki. Yang kedua adalah memberi manfaat kepada orang lain. Seorang Muslim lebih dibenarkan untuk memberi manfaat kepada orang lain, bukan hanya mencari manfaat dari orang lain. Ini kerana memberi manfaat kepada orang lain adalah sebahagian dari ajaran Islam yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Selain itu, segala kebaikan yang kita hulurkan kepada orang lain, semua kebaikan itu kembali untuk kebaikan diri kita sendiri. Yang ketiga adalah tersusun dalam semua urusan. Di dalam kehidupan, waktu sangatlah penting. Maka dari itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar tidak menyesal di kemudian hari. Seseorang Muslim itu haruslah bagus atau pandai mengurus waktunya. Waktu untuk manusia dan waktu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Cabaran bagi masyarakat yang pertama adalah membina masyarakat berakhlak. Akhlak ialah budi pekerti perangai, tingkah laku atau tabiat. Akhlak ialah cerminan dari dalam diri seseorang yang mempunyai ilmu dan adab. Mereka yang tidak mempelajari ilmu berkaitan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW dan akhlak baginda akan memberi kesan kepada diri. Ilmu yang dituntut secara berterusan akan menjana ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sekaligus membuahkan akhlak terpuji pada diri. Yang kedua adalah membina masyarakat berilmu. Ilmu merupakan faktor terpenting dalam menentukan kebahagiaan individu dan kejayaan serta kekuatan suatu bangsa dan negara. Ilmu membina kekuatan minda ke arah daya fikir dan daya kreatif dalam kalangan anggota masyarakat. Budaya ilmu bermaksud setiap anggota masyarakat melibatkan diri sama ada secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan-kegiatan bersifat keilmuan. Segala tindakan sama ada secara individu maupun di peringkat masyarakat diputus dan dilaksanakan berdasarkan ilmu pengetahuan melalui pengkajian maupun syura. Yang ketiga adalah membina masyarakat yang maju dan progresif. Masyarakat progresif adalah masyarakat yang terbentuk dengan sifat-sifat kemanusiaan serta berkembang dari sudut kemajuan dan kemudahan dalam kehidupan. Anggota masyarakat progresif bersifat kritikal, tidak taksub menggunakan hujah, dalil dan fakta. Malah setiap mereka mempunyai nilai tabayun serta berkemahiran mencari maklumat dan memanfaatkan ilmu. Tidak dinafikan, kita juga mestilah mampu membezakan antara maklumat yang palsu dan yang benar. Cabaran bagi negara yang pertama adalah kebajikan dan kesihatan rakyat terjamin. Kerajaan mengambil pendekatan pembangunan seimbang yang memberi penekanan kepada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, mewujudkan taraf dan kualiti hidup yang merangkumi aspek ekonomi, sosial, fizikal dan psikologi yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Aspek ini dimanifestasikan dalam penjagaan kesihatan yang berkualiti, perumahan mampu milik, peningkatan keselamatan dan ketenteraman awam, penambahbaikan perkhidmatan kecemasan dan pengukuhan integrasi sosial dan perpaduan.
Yang kedua adalah melatih kepimpinan yang kompeten dan berintegriti. Pemimpin adalah penentu kepada hala tuju organisasi yang berperanan sebagai pembimbing dan penggerak kepada orang bawahannya bagi mencapai matlamat organisasi. Bagi melaksanakan tugas tersebut dengan efektif, pemimpin perlu mempunyai kemahiran dan kepribadian yang berkualiti. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mempunyai kompetensi, iaitu mempunyai ciri-ciri asas individu yang diperlukan bagi melaksanakan suatu kerja. Contohnya, kemahiran pengetahuan, sikap, kepercayaan, amanah dan sifat-sifat yang membolehkan pasaran kerja yang cemerlang selaras dengan fungsi strategik organisasi. Yang ketiga adalah pembangunan yang lestari. Pembangunan lestari adalah pembangunan yang dapat memenuhi keperluan pada masa sekarang tanpa menjejaskan keupayaan memenuhi keperluan pada masa depan. Pembangunan bandar yang lestari harus dijalankan dengan mengambil kira keupayaan menampungnya pengambilan sumber, pengagihan bahan buangan serta kadar pencemaran yang dicetuskan ke atas bandar dan kawasan sekelilingnya. Baik, seperti yang dilihat dalam video berikut, Hashim sebagai mangsa buli telah mengalami kesan mental yang teruk sehingga menyebabkan dia bertindak di luar kawalan. Perkara ini perlu dititikberatkan kepada semua pihak yang bertanggungjawab seperti ibu bapa, guru dan rakan sebaya. Kita sebagai individu yang bertanggungjawab mesti tahu bagaimana cara untuk menangani kes ini dari terus berleluasa. Ibu bapa mestilah menjadi tempat mengadu yang dipercayai oleh anak-anak agar mereka lebih selesa untuk bercerita. Sesibuk manapun ibu bapa, mereka tidak seharusnya menyerahkan tanggungjawab itu sepenuhnya kepada guru. Ini adalah kerana ibu bapa adalah orang yang sering bersama anak-anak dan yang paling dekat dengan mereka. Misalnya, ibu bapa mestilah mengambil berat tentang apa yang berlaku untuk mengetahui apa yang terjadi. Tidaklah seperti Ibu Hashim yang hanya bertanya tetapi tidak mengedarkan, seperti kesan lebam itu hanyalah perkara kecil. Selain itu, pihak sekolah mestilah memberikan tindakan yang sewajarnya kepada pesalah. Guru-guru mestilah memeriksa terlebih dahulu untuk memperoleh bukti yang kukuh tentang kesalahan yang diperlakukan. Seperti contoh yang diterangkan dalam potongan drama tersebut, Cikgu Natasha telah bertindak tanpa memeriksa bukti yang kukuh tentang kesalahan yang dilakukan oleh Hashim sehingga dia telah mengajukan perkara itu kepada pihak disiplin untuk mengantukkan Hashim bersekolah selama seminggu. Akhirnya, remaja kini hendaklah dididik untuk saling mempercayai dan buang segala iri hati dalam diri. Hal ini kerana perasaan itu akan berkuasa dan menyebabkan remaja kini bertindak mengikut perasaan tanpa berfikir kesan yang akan berlaku. Misalnya dalam drama video peperangan tersebut, jelas kita lihat Nazri dan Muniza sebagai pembuli yang tidak senang dengan kewujudan Hashim sehingga mereka ini bertindak untuk membuli Hashim. Secara keseluruhan, gejala buli ini boleh didefinisikan sebagai masalah kegiatan seperti memeras ugut, menghina, mengejek, menumbuk, memaki dan sebagainya yang dilakukan oleh seseorang terhadap pemangsanya. Menurut konsep insan, untuk melahirkan insan yang sejahtera, buli ini boleh dibendung melalui unsur jasmani, emosi, rohani dan intelek. Hal ini kerana konsep insan mengikut unsur berikut bertujuan untuk melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan, yang berakhlak mulia dan bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Hashim! Mana boleh aku ke situ? Tak boleh. Tahunnya aku nak caci. Kuat. Kau letak lah, tak boleh kan? Aduh. Record time!